Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sazlina binti Syamsuddin, nombor matrik 266367. Kami mempunyai 6 ahli kumpulan dan kami akan membentangkan tentang analisa impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global dan kaitkan pentadbiran kewangan negara kita. Kita sedia maklum wabak COVID-19 ini berlaku disebabkan oleh penularan coronavirus yang teruk yang menyebabkan setiap penyakit pesakit mengalami masalah bernafas yang teruk sehingga menjadi satu isu kesihatan global yang sangat besar dan rumit untuk dihadapinya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkannya wabak ini sebagai wabak pandemik dan darurat global. Oleh itu, bagi memastikan wabak ini tidak terus merebak, semua negara disarankan untuk melaksanakan penutupan sempadan di mana warga negara dan juga bukan warga negara dilarang untuk keluar atau masuk ke sesebuah negara dengan bebasnya dalam masa yang sama. Sekatan perjalanan serta kuarantin juga adalah disarankan. Tindakan drastik sebeginilah yang telah menyebabkan ekonomi negara menjadi tidak stabil dan merosot dengan mendadak. Laporan kestabilan kewangan global yang dikeluarkan oleh pihak audit juga telah membuktikan bahawa sistem kewangan negara di dunia kini sedang mengalami kesan yang sangat dramatik kerana pandemik yang berlaku ini. Sekiranya pandemik ini berterusan dan tidak dapat dikawal, ia akan mempengaruhi kestabilan global dan menjadikan keadaan bertambah teruk. IMF juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa pandemik COVID-19 yang dihadapi oleh hampir setiap negara dunia ini telah mengancam kestabilan kewangan global pada masa ini. Sekian. Salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Atirah binti Alwi, nombor matrik 266354. Bagi perbincangan isu, sebagaimana yang kita ketahui, kemerosotan ekonomi pernah berlaku pada tahun 1997, 1998 dan juga tahun 2008, di mana Malaysia juga telah menjadi salah sebuah negara yang turut terjejas. Namun, kemerosotan ekonomi yang pernah berlaku dahulu di dunia pada hari ini, di mana ia adalah berpunca daripada pandemik COVID-19. Situasi pandemik pada hari ini telah memberi impak yang sangat besar kepada pihak pemimpin. Pemimpin negara pada hari ini perlu berusaha bukan sahaja perlu berdepan dengan masalah kesihatan dan manusia akibat daripada pandemik, malah perlu berdepan dengan keadaan ekonomi semasa. Bagi mengekang penularan ini, pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah negara di seluruh dunia seperti sekatan perjalanan keluar dan masuk negara, larangan perhimpunan sosial secara besar-besaran, penghentian operasi perkhidmatan kurang penting, penguatkuasaan penutupan perniagaan dan juga mengeluarkan perintah kuarantin yang menyeluruh dari semua lapisan masyarakat. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya situasi panik dalam kalangan masyarakat sehingga berlakunya kejutan permintaan bekalan makanan yang sangat tinggi dan secara tidak langsungnya telah menyebabkan bekalan makanan utama dalam negara menurun secara mendadak dan tidak mencukupi dalam pasaran. Menyedari situasi dan kesan yang timbul akibat daripada pandemik COVID-19 ini, kerajaan dan juga Bank Pusat telah melaksanakan langkah-langkah yang lebih proaktif untuk memastikan ekonomi negara dan juga dunia tidak terus merosot. Antara langkah yang telah diambil daripada segi pengurusan fiskal dan monetary yang lebih signifikan dengan keadaan semasa. Rangsangan ekonomi sebegini sangat penting untuk mengurangkan lagi kesan daripada pengucupan yang berlaku dalam aktiviti ekonomi dalam masa yang sama. Ia juga merupakan satu inisiatif yang boleh diambil untuk mengekalkan pendapatan dan guna tenaga yang boleh wujud dalam negara dengan sebaik mungkin.
Usaha pembendungan sebegini ditambah dengan sokongan daripada pelbagai dasar baru yang dibentuk sepanjang penularan COVID-19. Ini juga akan membolehkan segala inisiatif yang diambil lebih berkesan dalam masa yang sama. Ia akan menyumbang kepada penyelesaian masalah yang disebabkan oleh kejutan ekonomi sepanjang tempoh pandemik ini. Inisiatif dan pembentukan dasar sementara ini juga didorong oleh isu pandemik itu sendiri yang mana ia bersifat sementara dan sekaligus ia membolehkan aktiviti ekonomi global dapat diteruskan semula seperti sedia kala apabila krisis kesihatan ini dapat dibendung hingga ke akar umbi. Assalamualaikum, saya Nolida binti Darus 266200. Okay, isu seterusnya ialah sekiranya gangguan ekonomi ini tidak dibendung daripada awal, ia akan kekal dan menjadi satu isu ekonomi yang kekal dalam masyarakat, menjadikannya satu isu yang lebih rumit untuk diselesaikan. Jadi tidak menjadi kesalahan kepada pihak kerajaan untuk memperkenalkan dasar baru ini di mana ia sememangnya diwujudkan dengan tujuan untuk mengelakkan berlakunya kegagalan terutamanya dalam perniagaan secara meluas di mana ia boleh memberi kesan yang berpanjangan kepada ekonomi walaupun krisis kesihatan pandemik COVID-19 telah reda. Bagi pihak institusi perbankan pula, antara langkah yang telah diambil untuk membantu dalam mengurangkan beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat dan juga organisasi serta untuk memastikan keadaan monetari dan mudah tunai yang ada dalam menyokong industri aktiviti ekonomi yang ada, Jawatan Kuasa Dasar Monetari telah mengurangkan dasar semalaman iaitu Overnight Policy Rate OPR pada bulan Januari dan juga Mac yang telah melibatkan 50 mata asas. Selain itu juga, nisbah keperluan rizab berkanun turut diturunkan sebanyak 100 mata asas dengan peruntukan diturunkan kelonggaran yang diberikan untuk mengiktiraf sekuriti kerajaan sebagai sebahagian daripada pematuhan SRR iaitu nisbah keperluan rizab berkanun. Berdasarkan kepada perkembangan terkini, unjuran asas pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dijangka berada dalam lingkungan negatif 2.0% hingga 5.5% saja dan juga jangkaan berlakunya kelembapan ekonomi ini terutamanya dalam permintaan dari luar dan dalam negara telah menunjukkan bahawa prospek pertumbuhan ekonomi yang ada akan terus tertakluk kepada ketidakpastian yang ketara akibat daripada perkembangan dan perubahan penularan wabak yang sentiasa berubah ini. Oleh itu, penilaian berdasarkan kepada perspektif yang jelas dan menyeluruh ini sangat penting terutamanya dalam usaha untuk merancang inisiatif baru yang akan diambil pada masa akan datang. Sejujurnya, walaupun keadaan ekonomi dunia semasa dilihat agak suram, namun ekonomi Malaysia menunjukkan bahawa negara ini masih lagi berdaya tahan. Ini kerana sumber pertumbuhan negara dan juga struktur perdagangan luaran dan pelbagai inilah yang telah membantu untuk mengurangkan impak kepada ekonomi negara akibat dari perkembangan dan dalam negeri dan luar negara. Institusi perbankan terus berwaspada dengan pelbagai inisiatif yang terbaru untuk menghadapi pelbagai kemungkinan yang bakal dihadapi terutamanya dalam perkembangan sistem keuangan dan ekonomi yang lebih meluas. Jika timbul keadaan yang mendesak, institusi perbankan boleh menggunakan instrumen dasar keuangan yang wujud dan relevan dengan keadaan semasa di mana ia adalah bertujuan untuk mengimbangi kesan kelembapan ekonomi yang berlaku. Pertimbangan kepada dasar monetary ini akan terus digunakan sekiranya perlu dan haruslah berpandukan kepada revolusi risiko pertumbuhan ekonomi yang perlahan dalam keadaan harga pasaran yang stabil. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera, saya Nur Fadila binti Muhammad Nur 266155. Saya akan menerangkan tentang slide seterusnya, iaitu tentang penggunaan kepelbagaian instrumen dasar. Ini juga adalah bertujuan untuk pengawasan penyediaan ke atas institusi perbankan atau institusi kewangan dalam negara. Tambahan pula, penggunaan instrumen dasar yang ada yang akan memberi manfaat kepada pihak bank yang terlibat untuk terus menawarkan fleksibiliti dan ketakasan alam operasinya sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pelanggan, dan juga membolehkan pihak perbankan mencapai matlamatnya walaupun sedang menghadapi krisis kesihatan manusia ini. Walaupun sedang menghadapi satu krisis yang boleh dikatakan sebagai krisis yang besar, namun ekonomi Malaysia dilihat berupaya untuk pulih dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan negara maju yang lainnya. Proses pemulihan ini juga menjadi lebih cepat kerana wujudnya dasar-dasar yang telah digunakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara. Tambahan pula, pelbagai langkah yang telah diumumkan dan telah diambil oleh pihak kerajaan dan juga pihak berkenaan untuk membantu negara bertahan dan pulih, terutamanya dari segi ekonominya, impak daripada pandemik COVID-19 ini. Pihak perbankan juga telah mengemukakan laporan daripada analisis yang telah dijalankan mengenai usaha yang boleh dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan pada masa akan datang. Antara saranan yang diberikan adalah dengan menjalankan pelaburan yang berkualiti, terutamanya yang melibatkan keperluan bagi pembaharuan ekosistem pelaburan negara yang menyeluruh. Krisis kesihatan yang berlaku pada hari ini sangat serius, di mana ia telah menyebabkan semua pihak menekankan perlunya pelaburan yang berterusan, terutamanya dalam sistem perniagaan kesihatan negara kita. Bagi pihak perbankan, sesukar mana pun keadaan yang dihadapi kini, pihak mereka masih perlu mengambil keputusan yang untuk membolehkan negara keluar dari kemerosotan ekonomi yang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Ia juga adalah bertujuan untuk memastikan ekonomi negara menjadi lebih kukuh pada masa akan datang. Walaupun proses pemulihan ini dilihat memberi kesan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara, namun ia masih lagi bergantung kepada keyakinan masyarakat yang ada, terutamanya untuk meneruskan aktiviti mereka dalam kehidupan normal baru, iaitu dengan SOP yang diperkenalkan dalam masa yang sama. Mereka perlu yakin untuk melakukan perbelanjaan pada hari ini dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil. Pada dasarnya, rantai ekonomi negara akan pulih sekiranya masyarakat mampu untuk kembali menjalani kehidupan rutin mereka sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 ini berlaku. Asasnya amat sukar kepada semua pihak untuk meramal bila isu pandemik ini akan berakhir dan bila negara boleh pulih seperti sedia kala, memandangkan vaksin bagi wabak ini juga masih belum ditemui. Saya Nur Arifah binti Razali, nombor matrik 266969. Antara sektor yang terlibat ialah sektor utama pertanian, petroleum dan minyak, sektor sekunder, industri pembuatan, sektor tertiar, sektor pendidikan, industri keuangan, sektor penjagaan kesihatan dan industri farmaseutikal, penjagaan kesihatan, industri farmaseutikal, industri perhotelan, pelancongan dan penerbangan, perhotelan, pelancongan, sektor tanah dan perumahan, industri sukan, teknologi maklumat, media, pendidikan dan pembangunan. Antara faktor yang boleh dikawal oleh kerajaan dalam usaha mengekang masalah kemerosotan ekonomi ini adalah melalui keluaran dalam negara kasar KDNKK, harga dan keadaan hartanah semasa dalam negara, menukarkan simpanan kepada aset tetap. Sekian, terima kasih. Saya Siti Nur Efi Zaida binti Mak Zain, 266349 dari grup E. Saya ingin membuat kesimpulan, iaitu dapat kita lihat bahawa penularan COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia ini bukan sahaja menjadi satu isu yang berkaitan dengan kesihatan dan manusia, malah ia telah menjadi isu yang sangat besar kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Yang kedua, bukan sahaja negara yang sedang membangun seperti Malaysia, malah negara maju juga turut terjejas akibat pandemik ini, di mana ia telah menjejaskan ekonomi secara global. Pelbagai usaha yang telah dilakukan dan telah diambil oleh semua pihak dalam negara sesuai dengan ekonomi di negara yang tersendiri untuk menghadapi kemerosotan ekonomi yang berlaku secara mendadak ini. Okey, sekian.